Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Nur Anita binti Jaafar, PK Petang. Yang dihormati Puan Hajah Nuraliza binti Makdum, Guru Kanan Mata Pelajaran Sains dan Matematik, dan guru-guru penelitian sains yang dikasihi sekalian. Okey, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam taklimat penataran PK SPM secara Google Meet pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang dapat hadir. Indah berbalam di awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bunga mawar cantik bersemat, tersemat di petik gadis di tepi TV. Doa dibaca memohon rahmat, moga taklimat sentiasa diberkati. Okey. Guru-guru yang dikasihi sekalian, sebelum majlis dimulakan, marilah kita bersama-sama menadah tangan dan membaca ummul kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga taklimat kita berjalan lancar dan kita dapat sama-sama ilmu yang akan saya kongsikan pada hari ini. Duduk sekawan gadis jelita, buat santapan untuk pahlawan. Tampillah Tuan kami meminta madah ucapan kata aduan. Guru-guru yang dihormati, terusnya taklimat pada hari ini tidak akan lengkap tanpa ucapan daripada JKMP kita. Maka dengan itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Hajah Nuraliza binti Makdum, Guru Kanan Mata Pelajaran Sains dan Matematik untuk memberikan ucapan sepatah kata. Majlis dengan berbesar hati mempersilakan. Baik, boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayam, hari yang berbahagia pada hari ini, hari Jumaat. Okay, yang saya hormati Puan Anita binti Jaafar, penolong kanan petang SMK Bukit Kapar. Okay, yang saya kasihi Ketua Panitia Sains Puan Desi binti Majalis. Kita ada dekat sini Ketua Panitia Biologi Puan Juliana, serta guru-guru panitia sains sekalian. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari raya ni, kita dapat berkumpul dalam satu sesi perkongsian ilmu ya, khusus untuk penataran PK untuk SPM bagi KSSM. Jadi mungkin benda ni benda yang lama tapi mendapat nafas barulah sebab kita dah bertukar kita punya KBSR kepada KSSM. Jadi sebenarnya kursus ini telah pun lama ya dihadiri oleh Puan Desi dan Puan Hidayah, tetapi atas kekangan masa dan juga banyaklah perkara-perkara yang bertembung sebelum ni, jadi pada hari inilah kita berpeluang untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu apa yang Puan Desi dan Puan Hidayah dapatlah daripada penataran PK. Saya rasa mungkin tak ada banyaklah perubahan daripada apa yang cikgu-cikgu dah buat sebelum ni. Jadi sebenarnya tujuan saya memanggil semua guru-guru panitia sains ya, bukan saja yang Form 4 dan Form 5, walaupun saya difahamkan Form 4 dan Form 5 saja PK ni ya, tetapi kita tak tahu ya, mungkin tiba-tiba tahun depan ataupun tahun berikutnya kita pula kena mengajar Form 4, Form 5. By that time mungkin orang dah tak bicara lagi soal kursus PK ni, orang assume semua cikgu sains dah tahu. Sebab itulah
apa-apa pun yang melibatkan panitia kita, kalau boleh semua akan dengar lah, sebab kita tak tahu. Mungkin tak sampai tahun depan, mungkin bulan depan tiba-tiba Radhia kena ngajar form 5, mana tahu kan. Ataupun tiba-tiba Hidayah tak mengajar form 5 tahun depan. Kita tak tahu ya, kita tak tahu. Kadang-kadang dalam keadaan kita pandemik ni macam-macam boleh berlaku kan. Tiba-tiba ada serangan COVID ke atas diri kita, kita tak tahu. Alhamdulillah lah kan. Maaf, saya baru habis kelas. Tiba Yati. Dah mula Yati ke? muncul pula tu. Entah, Yati macam muncul. otak saya lah tu. Bukan. Kan kita tak tahu. Mungkin tiba-tiba kuarantin. Dah tak boleh mengajar form 5. Terpaksa lah ambil Fatimah. Jadi kalau kita tak bagi pendedahan kepada semua level, kita bimbanglah nanti kita akan ketinggalan. Sebab itu dalam macam contoh dulu taklimat KSSM pun, walaupun kita belum mengajar lagi silibus KSSM, kita juga diminta untuk datang kepada pergi ataupun menghadiri penataran tersebut kan. Itulah keadaannya. Jadi bukan kita sengaja macam nak susahkan cikgu tak. Jadi kita sama-sama berkongsi ilmu pada hari ini, dan saya harap saya sendiri pun, saya mohon maaf lah, saya sendiri pun memang tak pernah pun mengajar sains ni. Walaupun PK ni dah lama, tahulah dulu memang Anita bos kepada PK. Memang kalau masuk bilik dia tu tengok fail PK bertimbun-timbun, memang banyak lah. Tapi saya nampak Puan Anita dulu masa di sekolah lama memang dia proper lah, dia susun file-file tu kan. Tapi saya tak tahu sebenarnya apa kandungan dia pun, semua saya tak ambil tahu sebab saya tak pernah mengajar sains kan. Once saya dah jadi guru kanan, insyaAllah saya akan cubalah untuk faham sedikit apakah yang dikenali sebagai PK. Sebab tu saya suka bertanya lah apa, tanya Yati. So Yati jangan gelakkan akak Yati kalau tanya PBL tu apa. Asyik tanya, kadang saya ni maklumlah usia dah nak masuk 5 siri kan. Lagi-lagi tanya ya. Kadang-kadang lupa ya, tak boleh beza PBL lepas tu PK, banyak sangat ya cikgu sains maths ni sebenarnya. Kita ni banyak sangat kita diprogramkan. Sebab apa? Sebab mungkin kita ni adalah subjek yang sangat kritikal lah kot. Yang tak lulus bila orang tanya tak lulus apa? Kimia and maths. Sains tu tahan lagi. Yati juga yang kena. Okey. Samalah saya pun sama. Memang kalau critical subject tu add maths, macam add maths pun dia ada sebenarnya kerja khusus ya. Cuma sejak akhir-akhir ni dia macam orang dah macam tak berapa nak concern sangat sebab dia tak sama macam PK, tak perlu online dan sebagainya lah. Okey, so saya harap perkongsian hari ini kita akan dapat sama-sama share walaupun cikgu bukan mengajar apa form ya. InsyaAllah satu hari nanti insyaAllah ya, saya doakan cikgu-cikgu akan dapat juga merasai ya, macam mana kita berhadapan dengan murid-murid yang duduk SPM ya. Dia macam itulah circle dia. Sampai satu masa nanti memang cikgu-cikgu nanti daripada mengajar form 1, form 2 akan merasa jugalah bagaimana berhadapan dengan murid-murid yang akan menduduki SPM dan berhadapan dengan benda-benda macam ni lah, PK dan sebagainya. Jadi saya doakan semoga program pada hari ini akan berjalan lancar, dan saya ucapkan terima kasihlah kepada Puan Desi, Puan Hidayah kerana membantu saya ya untuk memberi. Kemudian Desi hari tu dia ada bagi tahu tak, suruh hantar report penataran ke, ada tak? Dayah, Nurul. Ada ke? PPD ada minta tak? Belum lagi rasanya, tak ada kot. Ya, tapi tak apalah, standby ni boleh jadi program panitia lah Desi ya. PLC pun boleh masuk kan? Tak ada tak? Ni kira PLC lah kan? Keladap PLC. Kalau PLC ada nanti orang yang buat report PLC lah. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk kata-kata aluan daripada saya. Saya doakan semoga semua yang disampaikan nanti akan dapat difahami lah oleh kita semua, terutama saya lah. Mungkin cikgu-cikgu saya dah faham lah. Saya cuba nak faham lah apa yang isi kandung untuk PK yang terbaru ni. Jadi saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan
Ribuan terima kasih atas ucapan Puan Hajah Nurhaliza binti Makdum sebentar tadi. Okey, rakan-rakan yang dihormati sekalian, tanpa membuang masa, saya mulakan taklimat kita pada hari ini. Okey, ini ialah saya paparkan, saya dah ringkaskan kepada slide yang saya ambil, okey, dari slide yang kami dapat lah ya. Okey, antaranya saya mulakan dengan carta alih ya, dengan carta alih. Okey. Ya. Okey, carta alih pengoperasian PK Sains SPM. Okey, kita mulakan pada hari inilah pendaftaran PK. Kemudian yang kedua kita ada perancangan iaitu arahan tugasan. Arahan tugasan ni kita akan bagi seminggu lebih awal kepada murid. Contohnya kita bagi pada hari Isnin, lepas tu murid akan buat pada Isnin depan macam tu ya. Kita bagi dulu arahan tugasan, lepas tu pelaksanaannya amali sains, kemudian selepas itu kita ada laporan amali. Okey, selepas laporan amali tu kita ada penskoran. Okey, guru akan buat penskoran dan penggradean. Okey, jika ni tidak ni, maksudnya dia ulanglah kalau laporan tu, penskoran tu memang kena buat lah ya, dan penggradean dia. Lepas Desi ada permintaan apa tu? Slide tu boleh besarkan sikit tak? Pakai slide show. Oh, okey, boleh. Dia tak slide show tu. Ya. Okey. Boleh Kak? Nampak? Belum lagi nampak dah. Tak? Besar kan? Belum lagi? Dia belum slide show. Dia masih lagi ada slide kat tepi tu. Lambat kot. Nampak dah Kak? Belum? Mungkin line kot, line. Kak. Tadi Ya, tak apalah, tak apa. Okey, tak apa. Boleh? Tak menjadi So Yati cakap apa tu? Dia kurang nampak Kecil, tak berapa nampak. Okey, cuba besarkan sikit ya. Ni. Okey. Okey. Okey, lepas kita buat laporan amali tu, kita buat penskoran dan penggradean. Kemudian kita sebenarnya ada 6 amali yang lengkap lah, 3 di tingkatan 4 dan 3 di tingkatan 5. Okey, lepas tu kita buat pelaporan ke lembaga pemeriksaan. Kemudian seterusnya ialah laporan prestasi murid. Okey, dan tamat. Okey, ini ialah carta alih lah. Okey, seterusnya. Okey, format arahan tugasan yang kita buat tadi, yang pertama tadi, disediakan oleh pentaksir, iaitu kita lah guru sains. Kemudian tugasan tu ialah situasi kehidupan seharian. Okey, arahannya merancang dan menjalankan eksperimen, soalan yang boleh menilai konstruk 4 dan konstruk 5. Jadi contoh format arahan tugasan ni misal di akhir nanti saya akan bagi contohnya. Okey, seterusnya format laporan amali.
Okey, ini ialah formatnya. Laporan amali yang murid buat. Okey. Tak banyak beza lah ya. Okey. Kemudian segi ni perekodan, penggradan dan pelaporan PK Sains. Okey, kaedah merekod. Okey, prosedur mengurus borang skor individu iaitu BSI. Okey, mula-mula borang skor individu ni digunakan untuk merekod skor semasa dan selepas pentaksiran dijalankan. Okey, ini yang pertama sekali. Borang skor individu ya. Semasa dan selepas. Okey, kedua, skor ni diberi semasa dan selepas pentaksiran. Ketiga, borang ini digunakan oleh pentaksir dan pemantau. Keempat, borang ini hendaklah diisi di dalam template PK yang disediakan oleh pihak lembaga peperiksaan. Kelima, sekiranya murid berpindah sekolah, satu salinan BSI hendaklah dicetak dan ditandatangani oleh pentaksir dan disahkan oleh pengetua untuk diposkan ke sekolah baharu melalui pos berdaftar. Dia mesti melalui pos berdaftar. Okey. Kemudian yang keenam, pentafsir perlu menghantar BSI yang telah lengkap diisi di dalam template PK kepada setiausaha peperiksaan sekolah pada akhir tahun atau apabila berlaku pertukaran pentaksir. Okey. Seterusnya nanti kita tengok contoh borangnya. Okey, kemudian ini ialah cara mengisi borang skor individu oleh pentaksir melalui template PK Sains. Kita adalah template PK ni. So panduannya ialah jumlah skor setiap konstruk dikira secara automatik. Ini yang baharulah, dulu kita kira rasanya kan. Kira, sekarang dia secara automatik. Kemudian pentaksir perlu mengisi sekurang-kurangnya 3 eksperimen untuk tingkatan 4 dan 3 eksperimen untuk tingkatan 5 di dalam template PK. Semuanya kita ambil dari eksperimen wajib yang kita buat. So tak payah pening-pening kepala lagi lah nak cari kan. 2 dalam 1. Eksperimen wajib dan kita buat PK sekali ya. Ambil 3 saja. 3 tingkatan 4 dan 3 tingkatan 5. Pentaksir boleh merujuk panduan penggunaan yang terdapat di dalam template bagi mendapatkan kaedah yang lebih terperinci. Okey. Okey, yang ini. Ini ialah di mana cara mengisinya tadi. Okey, di mana maklumat sekolah untuk pentaksiran. Okey, yang utama ada sekolah, ada alamat, nombor pusat, tahun, masa pelajaran, nama pengetua, nama pentaksir atau guru mata pelajaran dan tingkatan. Okey, untuk maklumat ya, amaran ni sebenarnya pentaksir tidak digalakkan untuk delete row atau kolom. Sekiranya row atau kolom tidak diperlukan, tidak digalakkan untuk hide saja. Ya. So cikgu-cikgu jangan delete lah ya. Okey, kemudian cara isi nama. Okey, isikan nama, nombor kad pengenalan dan angka giliran pelajar. Okey, pentaksir boleh menaip atau copy dan paste di ruang maklumat pelajar. Okey, dekat sini ya. Dekat sini. Sila isikan nama pelajar dengan menggunakan huruf besar. Ya. Kemudian yang ini pun sila klik nombor ini untuk terus ke borang skor individu. Kalau kita klik kat sini, dia terus pergi ke BSI. Ya. Okey, jadi ini pun salah satu yang barulah diperbaharui ya untuk tahun ini. Okey, seterusnya yang seterusnya, okey. Pentaksir boleh mengisi maklumat ni pada BSI setelah selesai eksperimen. Okey, ini bentuk borangnya. Okey, di mana yang tadi ada sekolah lah. Sekolah, nama, IC semua. Di sini
isikan tarikh dan pilih tajuk eksperimen yang ditaksir. Kemudian ada tajuk dan nombor eksperimen. Okey, dekat sini, dekat ruang ni, dia ada konstruk kan. Okey, konstruk 1, konstruk 2, 3, 4, 5. Kita isikan dengan slash atau drop down je bagi setiap petunjuk prestasi kat sini ya. Okey. Tetapi kalau yang bahagian ni, konstruk 6 ni, kita tak drop down tu, kita isi dengan skor, iaitu nilai 1 hingga 6. 1 hingga 6 sahaja, 7 tak ada dah ya. So kita bagi nilai-nilai saintifik dan nilai murni pada murid-murid calon-calon tersebut ya. Okey, dekat sini klik butang bagi kembali kepada maklumat sekolah. Ni yang utama. Klik butang untuk ke borang grade induk. Kalau kita nak ke borang grade induk, kita klik kat sini. Okey. Kemudian seterusnya kaedah merumus skor. Okey. Rumusan skor bagi setiap konstruk diambil daripada jumlah skor yang tertinggi. Okey, grade diberikan berdasarkan jadual penggradean yang ditetapkan. Okey, dia dah tetapkan. So, lah 3 skor yang tertinggi. So, kita letak kat sini ya, kat bawah ni. Jadi, jumlah skor setiap konstruk dikira secara automatik. Dia dah kira dah. Sebelum ni kita kira manual, tapi ini pembaharuan di mana dia dah kira secara automatik ya, template ni. Jadi kita jangan risau kepada yang murid yang tidak melaksanakan pentaksir perlu menanda dekat sini lah. Sini di ruang tidak melaksanakan. Sekiranya pelajar tidak melaksanakan pentaksiran PK sains ya. Jadi kalau kita murid tu kita dah berusaha dah dia tak buat ke apa, so kita letak dekat bahagian dia, kita letak dia tidak melaksanakan. Okey, ini pula ialah jadual penggradean. Grade pencapaian murid bagi konstruk 1 hingga konstruk 5 adalah dijana dalam julat berikut. Okey, di mana ada peratus lah ya, 80 hingga 100 grade A yang mencapai tahap cemerlang, 60 hingga 79 grade B mencapai tahap kepujian, 50 hingga 59 grade C mencapai tahap memuaskan, 1 hingga 49 D belum mencapai tahap minimum, dan kosong ini grade T tidak melaksanakan. Okey, seterusnya jadual penggradean ni, okey, yang mana tadi kalau konstruk-konstruk 1 hingga 5 tu kita tanda slash kan, kita tanda slash macam tu, tapi yang ini kita kena ambil perhatian sikit di mana konstruk 6 ni penggradean murid adalah berdasarkan tahap penguasaan di dalam pentaksiran bilik darjah BBD. Maknanya skor bagi konstruk 6 perlu diisi oleh pentaksir secara manual bagi setiap eksperimen. Yang ni secara manual. So kita isikan skor bagi sikap saintifik dan nilai murni calon dengan nilai 1 hingga 6. Okey. Ini dia borang yang saya cakapkan tadilah. Okey, mana ini ialah template PK ni, dia secara luar talian. So kita tak perlu risau sebab ni luar talian. Okey, nama macam ni lah. Okey, kita isikan tarikh pentaksiran ni. Okey, di mana ini konstruk 1, ini merancang eksperimen. Ni tunjuk tadi lah. Ya. Okey, ni TP dia. 5, 6, 4 macam tu ya. Ini secara keseluruhan tadi. Okey, seterusnya sistem perekodan, penggradean dan pelaporan PK Sains dilaporkan oleh pihak sekolah, okey, menggunakan sistem LP, lembaga peperiksaan yang telah sedia, iaitu sistem pengurusan atas talian SPPAP ya.
Okey, di mana templatenya luar talian akan disediakan untuk memudahkan kerja perekodan dan penggredan pentadsiah. Bila kita dah set tadi, baru kita akhir sekali kita isikan yang ni lah, ya, SPPA2. Okey, seterusnya ni macam kecil kan. Kecil. Dia punya ni, tapi sebenarnya saya ada bagi dekat group, ada AnyFlip kan, dekat situ ada semua yang saya beritahu ni lah. Okey, ni adalah contoh tugasan amali sains SPM. Okey, macam kecil sangat kan. Kecil ya, okey, besarkan sikit lah. Tak apa saya bacakan. Contohnya tugasan 1 kita bagi ni seminggu lebih awal kepada murid, di mana ini contohnya. Mungkin okey, contohnya ni. Lepas tu ini ialah contoh laporan amali dan penandaan. Okey. Macam ni ya. Kita tanda dia macam ni lah tadi. Ni contohnya kita tanda tik, lepas tu K1 P1, maksudnya konstruk 1 prestasi yang ni tadi P1 kan. Ni P dia dapat apa kan. P1 ke situ kan tak. Yang ni pun kena Cikgu Hayati dah biasa dengan Cikgu Nurul kan. Okey. Tapi cara penandaannya macam ni. Okey. Konstruknya. Okey, seterusnya yang ni lah. Okey. Ini adalah cara penandaannya. Kita tanda di tempat murid tu buat. Ya. Okey, maksudnya menunjukkan dia ada buat. Okey, kita tandalah kat situ. Dan seterusnya ya. Okey, ni tadi yang template kosong ni tadi. Borang skor individu. K1 tadi kan, okey K1 apa dia, lepas tu apa dia petunjuknya, prestasi dia yang dia dapat ya. Okey. Dan ini yang BGI ni. BGI ni yang untuk bila kita dah buat ni, bila kita dah buat borang skor individu, kita akan pindahkan ke yang ini, borang ini, BGI. Borang induk lah ya. Jadi ni semua nama kelas di dalam kelas tu. Okey, kita tambahlah ya lampirannya. Setiap borang ni, setiap helaian dia perlu ditanda tangan dan perlu tanda tangan pengetua juga ya. Okey, jadi itu saja penerangan dari saya. Okey. Okey, so yang berusaha Puan Nur Anita PK Petang SMKBK, yang dihormati Puan Nur Aliza Guru Kanan Mata Pelajaran Sains dan Matematik, dan rakan-rakan guru sains sesi pagi dan sesi petang. Okey, sekarang ni slot saya adalah menjawab persoalan ataupun dia ada satu slot yang terakhir sekali ialah sesi soal jawab. Soalan yang pertama. Adakah pelaksanaan PK Sains diwajibkan untuk calon-calon sekolah swasta dan calon persendirian? Okey, jawapan dia ialah kalau calon swasta yang menggunakan kurikulum KPM iaitu DSKP Sains tingkatan 4 dan tingkatan 5 adalah diwajibkan untuk melaksanakan PK. Kerana eksperimen yang diuji dalam PK Sains merupakan 22. Yang ni yang anak tu lah. Kalau yang besar tu ada 14 eksperimen wajib yang memang terkandung dalam DSKP Sains tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, selain itu tujuan pelaksanaan eksperimen wajib adalah sebagai pelengkap kepada pengajaran dan pembelajaran bagi satu topik. Sebab dalam DSKP tu kan memang eksperimen ni adalah memang ada dalam DSKP. So kita kena ikutlah. Okey, manakala bagi calon persendirian adalah dikecualikan. Yang kedua, apakah kod mata pelajaran bagi PK Sains? So kalau yang sebelum ni rasanya dia menggunakan kertas 3 kan, kertas 3 sains. Jadi untuk PK yang baru ni, kodnya adalah
PK Sains Kod 1511. Ini berdasarkan punca kuasa SPI KPM bilangan 2 tahun 2020. So kod untuk PK adalah PK Sains Kod 1511. Ini dia punya kod lah untuk kod mata pelajaran bagi PK Sains. Okey. Seterusnya, adakah ketua pentaksir negeri, okey, ketua pentaksir negeri, ketua pentaksir daerah dan ketua pentaksir sekolah dilantik untuk melaksanakan penyelarasan skor? Okey, jawapan dia, ketua pentaksir negeri dan ketua pentaksir daerah tidak perlu dilantik, tetapi okey, ketua pentaksir sekolah perlu dilantik, okey, oleh atas kuasa pengetua sekolah untuk pelarasan skor di peringkat sekolah. So ketua pentaksir sekolah ni boleh dilantik sama ada guru kanan mata pelajaran sains dan atau sains matematik ataupun ketua panitia. Okey, mengikut masa Nurul pergi dengar hari tu, ketua pentaksir sekolah ni untuk kalau GKMP-nya adalah option sains, ketua pentaksir sekolah adalah guru kanan mata pelajaran lah. Tapi kalau GKMP itu option lain, contohnya macam Kak Alice kan matematik, ketua pentaksir adalah jatuh kepada ketua panitia. So ketua Baru nak tanya. okey, kalau ketua pentaksir sekolah adalah ketua panitia sains lah. Soalan yang keempat, apakah tugas SPP dan SPB dalam pelaksanaan PK Sains SPM? Okey, yang saya tahu SPP ni kalau dia bagi tahu tadi sektor peperiksaan kan. SPB ni saya tak pasti apa, dia tak sebut pula ringkasan untuk apa. Okey, tugas SPP negeri adalah untuk mengeluarkan arahan dan memantau pengisian markah oleh SUP, iaitu Setia Usaha Peperiksaan Sekolah. Okey, pada akhir tingkatan 5 mengikut takwim pengisian markah yang ditentukan oleh lembaga peperiksaan. Dan pada hari penataran tersebut, moderator bagi tahu ataupun lembaga peperiksaan ini bagi tahu tarikh akhir untuk pengisian markah PK adalah pada hujung tahun, iaitu 31 hari bulan 12 2021. Dan tarikh ini mungkin akan dipindalah ikut pada keadaan semasa. Setakat hari itu tarikh untuk pengisian adalah pada 31 hari bulan 12. Selain itu, semua kes khas perlu merujuk SPP dan juga diuruskan oleh SPP. Manakala tugas SPB adalah untuk melaksanakan penjaminan kualiti seperti pementoran dan pemantauan PK sains seiring dengan pelaksanaan PBD di sekolah. Yang ni saya rasa mungkin tak ada sangat kot, tak ada kaitan sangat kot dengan kita. Dia melibatkan SPP dan SPB. Okey. Soalan 5 ni, semua laporan amali murid tingkatan 5 2021 iaitu tahun ini yang dibuat semasa mereka berada di tingkatan 4. Maknanya dia buat tahun lepas. Macam Kak Yati tanya tadilah. Telah diberi skor dengan cara pentaksiran yang lama. Okey, kita ikut yang KBSM lah. Adakah pelaporan amali murid pada tingkatan 4 perlu ditaksir semula mengikut panduan PK mulai tahun 2021? Okey, jawapannya tidak perlu. Okey, maknanya laporan PK diorang masa tingkatan 4 tidak perlu dimasukkan ke dalam template penskoran yang baharu. Okey, maknanya tak perlulah. Guru perlu mentaksir amali sains tingkatan 5 pada tahun 2021 mengikut panduan PK yang baharu dan perlu memasukkan skor sekurang-kurangnya 3 amali. Untuk murid tingkatan 4 tahun ini, okey, tingkatan 4 tahun ini, guru perlu mentaksir amali sains mengikut panduan PK yang baharu. So maksudnya kalau yang murid tahun lepas tingkatan 4, PK diorang yang akak-akak dah tanda semua tu tidak perlu dimasukkan ke dalam template. Maknanya kalau murid yang tak hadir, yang tak buat PK tu, kita tak perlu buat apa-apalah, tak risau. Sebab kita tak perlu masuk yang tingkatan 4 punya. Okey, dalam template itu, okey, maka penyataan keputusan PK bagi tahun SPM tahun ini 2021 adalah berdasarkan 3 skor tertinggi
Pentaksiran Amali tingkatan 5 pada tahun 2021. Soalan nombor 6. Okey, adakah peka ini boleh digunakan sepenuhnya sebagai satu-satu instrumen PBD bagi mata pelajaran sains? Okey, jawapannya tidak boleh. Ini kerana satu daripada instrumen PBD yang melibatkan pentaksiran secara pemerhatian dan penulisan. Sebab dalam PK ni kita hanya ada pentaksiran secara pemerhatian dan penulisan, maka PK ni tidak merangkumi semua standard pembelajaran kurikulum sains KSSM. Maksudnya PK ni kita tak boleh jadikan sepenuhnya ataupun memang itu adalah instrumen PBD kita. Salah satu boleh, tapi kalau sepenuhnya PK ni tidak bolehlah dijadikan sebagai instrumen untuk PBD. Okey, next. Soalan nombor 7. Adakah murid dibenarkan untuk menjalankan eksperimen secara berkumpulan? Okey, kita boleh buat secara kumpulan tetapi pentaksirannya perlu dilakukan secara individu. Ni macam biasalah, sebelum ni pun kita buat secara berkumpulan tapi kita taksir ataupun murid buat laporan secara individu. Okey, ni tak ada masalah. Okey, nombor 8. Seorang murid yang mencapai skor minimum pada konstruk 5. Okey, konstruk 5 ni kalau tengok balik dia adalah kita buat menilai dapatan eksperimen. Okey, guru ingin memberi peluang kepada murid itu untuk mencapai skor yang lebih tinggi dalam konstruk tersebut. Adakah guru boleh mentaksir konstruk 5 sahaja tanpa mentaksir konstruk lain bagi eksperimen lain? Maksudnya murid dah buat eksperimen ini A, contohnya eksperimen A, dan dia dapat skor untuk konstruk 5 ni paling minimum, paling rendah. Jadi boleh tak cikgu buat eksperimen lain untuk hanya mentaksir konstruk 5 sahaja? Jawapannya boleh. Maknanya cikgu buat eksperimen lain dan kita nak uji konstruk 5 sahaja untuk murid tersebut. Sebab kita nak bagi peluang supaya konstruk 5 dia tu dapat yang dapat yang tinggilah, skor lebih tinggi. Boleh, cikgu boleh menjalankan pentaksiran pada eksperimen yang lain untuk mentaksir konstruk 5 sahaja dengan menyediakan arahan tugasan juga. Maksudnya cikgu kena buat arahan tugasan yang barulah untuk tapi eksperimen lain. Untuk kita uji konstruk 5 sahaja. Kena buat arahan tugasan lain lah. Tapi kita nak uji konstruk 5 sahaja. Boleh ya? Tak ada masalah. Okey, next. Nombor 9. Okey, dalam panduan penskoran bagi konstruk 3, konstruk 3 ni kita mengumpul dan merekodkan data. Adakah guru perlu menyediakan jadual yang mengandungi data yang lengkap sebagai rujukan? Okey, yang ini pun saya rasa macam tambahan jugalah. Okey, tambahan lagi sama macam arahan tugasan. Satu lagi yang cikgu perlu buat adalah guru perlu menyediakan data yang lengkap sebagai rujukan untuk mendapatkan data eksperimen berdasarkan bahan dan radas yang dibekalkan kepada murid sebagai panduan semasa mentaksir eviden murid. Penskoran dilaksanakan berdasarkan dapatan murid dalam eksperimen. Okey, yang saya faham, sebelum kita minta murid untuk menjalankan eksperimen, guru perlu dahulu menjalankan eksperimen tersebut untuk kita dapatkan data eksperimen. Okey, untuk kita dapatkan data eksperimen. Kenapa? Alasannya adalah dia kata mungkin radas kita ataupun bahan yang kita gunakan dalam eksperimen tak sama result dengan teori. Okey, mungkin kita punya bahan tu mungkin dah lama ke ataupun nak expire ke. Jadi result bila murid buat ini, result eksperimen yang murid buat ni mungkin takkan sama dengan teori. Jadi cikgu perlu buatkan dahulu eksperimen tersebut, dapatkan data, jadi data murid tu akan hampir sama dengan data kita. Faham tak cikgu? Faham tak? Okey. Jadi data kita ni akan dijadikan sebagai panduan semasa kita nak taksir data murid yang dapat tu. Okey, manalah tahu bahan kita ni dah nak expired. Jadi bila data murid dapat tu tak sama dengan teori. Jadi kita kena buat dahulu eksperimen tu, dapatkan data, barulah kita boleh bagi skor untuk murid tersebut dengan data yang kita dapat. Boleh tak? Macam berbelit tak ayat Nurul? Faham tak? Maksudnya Nurul, dia macam amali sains tulen lah ni. Cikgu kena buat dululah eksperimen tu. Betul. Yang Nurul faham dia cakap macam itulah.
Okay, cikgu kena buat dulu dapatkan data sebab dia kata kalaulah ada pemantau data, mungkin pemantau akan tengok data kita dulu. Dia nak tengok kita punya data tu kita buat atau tak. Ini yang dibagi tahulah, datang ke tak datang tu Nurul tak pastilah, ini yang dibagi tahulah. Okay? Maksudnya dia untuk yang bukti evidence untuk konstruk 3 ni lah, memuncul data ni lah, dia nak untuk data. Evidence lah. Betul, sebab dia kata alasannya mungkin kita punya bahan radar tu dah lama, dah jadi resultnya tak sama lah. Dah jadi macam eksperimen sains tulen lah pula, cikgu kena buat dulu, lepas tu baru budak buat. Betul, itu yang Nurul kata, banyak sikit lah bendanya. Betul. Kita biasa nak buat eksperimen, okay, esok lusa prepare kan. Betul. Minta dia kata seminggu awal. Lepas tu sebelum seminggu awal tu pastikan kita ada data dahululah. Okay, soalan nombor 10. Bagaimanakah penunjuk prestasi bagi melukis graf dalam konstruk 4? Okay, konstruk 4 ni mentafsir data dan membuat kesimpulan. Boleh dicapai sedangkan tidak semua eksperimen dalam buku teks akan menghasilkan pemerhatian yang boleh ditafsir ke dalam bentuk graf. Sebab ada konstruk 4 ni, dia punya penunjuk prestasi, dia punya nilainya adalah berdasarkan kita buat analisis graf. Jadi macam mana kita nak bagi markah untuk diorang supaya markah tinggi? Jawapan dia, guru boleh memilih sekurang-kurangnya 3 eksperimen yang datanya boleh ditafsir ke dalam bentuk graf untuk memberi peluang kepada murid bagi mencapai skor tertinggi bagi konstruk 4. Maksudnya cikgu pandai-pandai pilihlah apa eksperimen yang menggunakan graf. Contohnya macam kadar tindak balas pun ada kan, sekurang-kurangnya 3 eksperimen. Okay? Yang ni cikgu kena pandai-pandai pilih lah. Itu jawapan dia. Okay, next. 11. Adakah guru boleh mentaksir konstruk 2? Okey, konstruk 2 untuk keseluruhan kelas secara serentak. Konstruk 2 ni menjalankan eksperimen. Maknanya masa murid menjalankan eksperimen, boleh ke guru mentaksir konstruk tersebut? Maknanya kita nilai dia orang lah. Dia orang boleh guna radas ke, boleh guna bahan ke, semua itulah. Okey, jawapannya boleh jika guru dapat menguruskan dengan baik. Sama ada secara individu atau kolaboratif dengan guru lain. Kalau nak collaborate dengan guru lain pun boleh lah. Boleh. Ataupun cikgu nak tengok seorang-seorang. Maknanya pergi satu-satu ke ataupun tengok, perhatikan individu murid tersebut. Okey, tak ada masalah. Saya rasa kalau saya pun tahun masa KBSM pun saya tengok secara keseluruhan macam itulah. Okey. Dan yang terakhir, bagaimanakah penskoran laporan amali murid yang dibimbing sepenuhnya dilaksanakan. Okey, ini untuk kalau murid yang dibimbing, yang biasanya yang kelas-kelas belakang lah. Okey, yang ada masalah. Jadi guru menanda sama seperti laporan amali lain, tetapi hendaklah menulis dibimbing ataupun guided pada muka surat pertama laporan amali tersebut dan diberikan skor minimum. Yang ini yang biasalah kalau murid tu tak boleh langsung buat, kita still bagi markah, cuma di depan tu kita tulis dibimbing. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih kerana mendengar soal jawab. Jadi saya serahkan majlis ini kepada Puan Desi. Terima kasih kepada Puan Nurul Hidayah atas penerangan tentang soalan lazim itu tadi. Itu majlis berbesar hati menjemput Puan Hajah Norimah memberikan ucapan penutupan bagi taklimat penataran penilaian kerja amali SPM. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada panitia sains. Jadi sedikit tu dah dengar lah ya, dah dengar di mana keperitan guru-guru nak menjalanikan eksperimen-eksperimen ni. Jadi kita dah dengar tadi untuk tahun 2020, maknanya untuk penskoran PK tingkatan 4 untuk pelajar SPM 2021 tak perlu, manakala hanya fokus untuk yang tingkatan 5 sahaja. Manakala pelajar tingkatan 4 tahun ini, tahun 2021, penskorannya perlu diatur, disusun oleh guru-guru yang libat. Okay. Jadi maknanya penurunan kita punya peratusan SPM sebagai
motivasi pada guru-guru sains lah di mana kena menggilapkan. Kita tak tahu sebab anak-anak kita yang tahun 2020-2021 adalah anak yang totally batch COVID. Daripada tingkatan 4 banyak yang tak belajar, tingkatan 5 begitu juga, dan bulan 10 baru nak belajar. Jadi makna bagaimana keperitan guru-guru nak menggilap diorang ni. Okay, saya minta tolong kepada jasa baik guru-guru, beri motivasi diorang pun kalau 15-11 diorang masuk pun hanya sebahagian dulu Jadi nak tak nak kena harum lah. Terima kasih atas ucapan penutupan daripada Puan Hajah Nurima itu tadi. Baiklah, itu sahaja penjelasan tentang atau cara kita pada hari ini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Okey, dengan ini tamatlah taklimat penataran penilaian kerja amali sains SPM. Terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.